Assalamualaikum murid-murid. Oke, jadi hari ini kita akan belajar pendidikan Islam untuk tahun 6 bagi bidang adab, yaitu pelajaran ke-21 yang bertajuk Hargailah Alam. Oke, macam kamu tengok ni, Ustaz berada di sungai. Tengok belakang Ustaz ni, sungai. Oke, jadi dia ada arahan dekat sana, klik pintu untuk mulakan. Oke, jadi Ustaz klik. Ustaz klik. Kejap. Tak sampai. Oke, Ustaz klik. Oke, jadi kita mulakan pelajaran untuk hari ini. Baiklah, murid-murid. Jadi kita tengok paparan menu di sini. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang adab terhadap alam sekitar. Adab terhadap alam sekitar. Oke, jadi sebelum tu murid-murid boleh merujuk buku teks bermula pada muka surat 183. Oke, boleh buka buku teks. Oke, sambil murid-murid dengar buka buku teks, murid-murid tonton video yang Ustaz buat ni. Oke, jom kita mulakan. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan pembelajaran, setiap kali kita mula dalam membuat apa-apa, kita mulakan dengan doa. Oke, jadi jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wan syur alaina min khazaini rahmatika ya arhaman rahimin. Amin. Oke, jom kita teruskan pembelajaran pada hari ini. Oke, jadi sekarang kita akan mulakan pembelajaran kita untuk hari ini. Oke, jadi sebelum tu Ustaz nak jelaskan berkaitan alam sekitar. Oke, alam sekitar merupakan semua sumber ciptaan Allah seperti seperti sungai, kemudian lautan, kemudian tumbuh-tumbuhan, dan juga udara dan sebagainya. Secara ringkasnya, segala apa yang ada di sekeliling kita, semua apa yang di sekeliling kita itu adalah alam. Oke, jadi semua sumber alam ini kita mesti pelihara. Kita mesti pelihara supaya keharmonian hidup kita semua terpelihara. Apabila kita jaga sungai, kita boleh minum air bersih. Kita jaga udara, kita boleh hirup udara yang bersih. Macam tu. Oke, tapi kamu tengok gambar ni. Oke, kamu nampak tak apa yang berlaku tu? Sungainya kotor, asap kilangnya terlepas ke udara. Kan perkara ni tidak bagus. Oke, jadi agak-agak apa perasaan kamu tengok alam kita tercemar macam ni? Mesti kamu rasa marah kan? Oke, jadi hari ini kita teruskan pembelajaran kita. Baiklah murid-murid. Oke, sekarang Ustaz akan jelaskan berkaitan adab terhadap alam sekitar. Oke, yang pertama sekali, seperti yang kamu nampak di atas ni, cara yang pertama kita beradab terhadap alam ialah dengan mengawal aktiviti pelepasan asap menggunakan alat kawalan pencemaran udara. Oke, kamu boleh tengok yang Ustaz tunjukkan ni. Ini contoh pencemaran asap, pelepasan asap daripada kilang dan juga asap kenderaan. Dua-dua ni adalah sumber pencemaran udara. Jadi caranya kita guna alat kawalan pelepasan, macam di bawah ni, alat kawalan pencemaran udara. Alat-alat ni ada di kilang. Banyak dah kilang gunakan untuk mengawal pencemaran udara. Dengan cara ini udara kita jadi lebih bagus. Baiklah, seterusnya adab yang kedua pula ialah kita sebagai manusia perlulah Assalamualaikum di pembuangan sampah, sisa toksik dan pepejal dengan sistematik. Seperti macam mana caranya? Kita pungut sampah dan juga bahan kimia secara berkala. Maksudnya berkala,
kita buat jadwal. Pihak berkuasa buat jadwal untuk pembuangan sampah dan sisa toksik. Dengan cara tuh sungai kita tidak tercemar. Barulah kita dapat minum air yang bersih, mandi, apa lagi, memancing. Di sini kita lihat bagaimana pokok-pokok ditebang. Jadi caranya kita beradab dengan mengawal aktiviti penebangan pokok. Aktiviti penebangan pokok ni kita panggil aktiviti pembalakan. Aktiviti pembalakan. Jadi caranya kita laksanakan secara terancang dan terkawal. Terancang dan terkawal. Maksudnya macam cara yang kedua, macam adab yang kedua, kita kawal penebangan pokok di hutan-hutan. Dengan cara itu pokok kita dapat dikekalkan, sekaligus kita dapat menghirup udara yang segar. Sebab pokok ni dia baik untuk udara. Oke. Jadi itu dia 3 adab terhadap alam sekitar. Oke, ada 3 ya. Ada 3. Oke. Murid-murid masih bersama Ustadz? Oke, nasib baik, masih boleh. Oke. Tengok tenas Ustadz buat video ni. Oke, seterusnya kita tengok ya, Pak. Kepentingan adab terhadap alam. Oke, jadi apa pula kepentingan adab terhadap alam sekitar nih? Oke. Yang pertama, udara segar. Maksudnya kalau kita beradab terhadap alam, insya Allah kita dapat menghirup udara yang segar. Udara yang segar. Kemudian yang kedua, hidup sejahtera dan sihat. Kalau alam kita bersih, alam kita tidak tercemar, pastinya kita semua hidup sejahtera dan sihat. Oke. Dan yang ketiga, keseimbangan alam terpelihara, dipelihara. Maksudnya alam, udara kita, sungai kita, tumbuh-tumbuhan kita, flora dan fauna, binatang-binatang semua dipelihara. Maksudnya semua dapat hidup dalam kehidupan mereka sendiri. Kita hidup di rumah kita, di bandar, di kampung. Haiwan pula hidup di habitat mereka. Maksudnya keseimbangan terus dipelihara. Oke, seterusnya yang keempat, sumber pendapatan semakin meningkat. Sumber pendapatan maksudnya gaji ibu bapa kita lah. Duit yang kita dapat semakin meningkat. Macam mana? Apabila semua alam kita ni bersih, dipelihara, insya Allah kita punya kerja. Apabila kerja kita berjalan lancar, pastinya gaji kita, sumber pendapatan kita meningkat. Ibu bapa kita pun boleh belikan kita barang-barang keperluan untuk sekolah. Oke. Dan yang terakhir, kelima, habitat flora dan fauna terpelihara. Ini yang macam Ustaz cakap itulah, dia berkaitan dengan yang ketiga, yaitu keseimbangan alam dipelihara. Habitat ni tempat tinggal flora dan fauna. Flora dan fauna ni binatang dan tumbuh-tumbuhan. Maksudnya tempat tinggal harimau dalam hutan. Dapatlah harimau tinggal dalam hutan. Lepas tu air pula siapa? Apa yang tinggal dalam air? Penguin. Penguin tinggal dalam air. Air tidak tercemar, penguin dapat hidup. Kalau udara pula dekat langit tu burung lah, burung terbang. Kalau udara bersih, burung pun dapat terbang dengan baik. Oke, jadi itu dia kepentingan adab terhadap alam sekitar. Oke, lah murid-murid masih bersama Ustaz? Masih bersama? Oke, Ustaz nampak. Ustaz yakin kamu tengok video Ustaz nih. Oke, jadi seterusnya kita baca yang atas. Akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar. Oke, tadi kita dah belajar adab, kita dah belajar kepentingan. Oke, sekarang kita belajar pula akibat. Kalau kita tidak beradab, akibat ni selalunya perkara buruk. Oke, jadi untuk itu Ustaz akan bacakan satu pantun. Bukan satu, ada 3 pantun. Ada 3 pantun. Oke. Dalam pantun ni ada akibat kalau kita tidak beradab terhadap alam. Oke.
Kalau Ustadz, kita boleh baca sama-sama. Oke ya. Oke, pantun yang pertama. Sungguh indah di waktu malam, kecantikannya tiada tara. Akibat rakus berlaku ketidakstabilan alam, ditambah pula dengan pencemaran udara. Oke, dalam pantun ini ada dua akibat orang yang tidak beradab terhadap alam sekitar. Yang pertama, berlaku ketidakstabilan alam. Maksudnya tidak stabil. Hutan tiada, laut kotor, tidak stabil. Dan yang kedua, pencemaran udara. Asap dilepaskan, udara pun tercemar. Oke, ini dua akibat tidak beradab terhadap alam di dalam pantun ini. Oke, kita teruskan. Kita baca ya. Oke, sabar. Dari insan bernama ibu kita lahir, ayah pula sikapnya penyayang. Akibat manusia berlaku pencemaran air, bertambah teruk habitat dan hidupan mulai hilang. Oke, dalam pantun ini pula ada dua juga akibat. Sekiranya kita mengabaikan adab terhadap alam sekitar. Oke, kalau kita lihat akibat yang pertama, berlaku pencemaran air. Macam mana air boleh tercemar? Akibat pembuangan sisa toksik dan sampah ke dalam sungai. Dan akibat yang kedua dalam pantun ini, habitat dan hidupan mulai hilang. Maksudnya habitat dan hidupan ni tumbuh-tumbuhan, binatang pupus. Kita tidak dapatlah tengok harimau, apalagi penguin, kalau pupus. Dan seterusnya, pantun yang terakhir Ustaz baca. Sungai kayangan airnya jelas, anak desa bermandi manda, pendapatan manusia mulai terjejas, berlaku pula hakisan tanah. Oke, dalam pantun ini ada dua juga akibat. Yang pertama, pendapatan manusia mulai terjejas. Maksudnya gaji kita lah, gaji ibu bapa tiada ataupun kurang. Susahlah mau beli makanan, mau hidup. Dan yang kedua pula dalam pantun ni, hakisan tanah. Maksudnya hakisan tanah ni, kalau kamu tengok gunung ataupun gunung yang bentuknya macam ni, akibat tiada pokok-pokok di gunung, akan terhakislah tanah, menyebabkan apa? Banjir. Akan berlaku banjir, tanah runtuh. Perkara ni amat berbahaya kepada kita manusia. Oke, jadi itu dia, ada 6 semua akibat sekiranya kita ataupun manusia mengabaikan adab terhadap alam sekitar. Oke. Alamak. Dah habis. Oke, jadi hari ini pembelajaran kita sedar tidak sedar sudah sampai ke hujungnya. Oke, jadi rumusan pembelajaran kita hari ini, kita belajar 3 benda utama. Yang pertama, kita belajar adab terhadap alam sekitar. Adab terhadap alam sekitar tadi ada 3 semuanya. Oke, yang pertama tadi kita kawal pencemaran. Kita kawal apa nih? Kita kawal pelepasan asap dari kilang. Caranya kita guna alat kawalan pencemaran. Itu adab yang pertama. Kemudian kita urus aktiviti pembuangan sampah ke dalam sungai. Kita buat terkawal, kita buat berkala, ada jadwal-jadwalnya. Dan adab yang ketiga pula, kita kawal aktiviti penembagan pokok. Kita kawal, kita buat secara teratur dan terancang. Itu dia 3 adab terhadap alam sekitar. Ustaz harap kita semua apabila murid-murid kalau sudah belajar, kita amalkan dalam kehidupan kita. Macam mana? Oke. Contoh paling mudah, apabila kalau kita jalan, jangan buang sampah merata-rata. Jangan buang sampah merata-rata. Jangan buang sampah dalam sungai. Macam tu. Oke. Kemudian kita belajar juga kepentingan adab terhadap alam sekitar. Oke, apa dia kepentingan dia? Ada 5 semuanya. Ada 5. Pertama sekali, kita dapat menghirup udara segar.
udara segar, kemudian kita dapat menjamin kesejahteraan dan kesehatan kita sendiri, manusialah. Dan yang ketiga, kita dapat menjamin keseimbangan alam, keseimbangan alam kita lah, alam kita. Okey, boleh. Dan yang keempat, meningkatkan sumber pendapatan, macam Ustaz jelaskan tadi. Dan yang kelima, habitat flora dan fauna kekal terpelihara. Okey, itu dia kepentingan adab terhadap alam sekitar. Dan akhir sekali kita belajar akibat mengabaikan adab terhadap alam. Okey, akibat ni kamu boleh baca dalam pantun yang Ustaz baca tadi. Okey, jadi itu dia apa yang kita belajar hari ini. Ustaz harap semua dapat faham dan amalkan dalam kehidupan. InsyaAllah itu saja. Okey, kalau ada sebarang soalan boleh komen ataupun PM Ustaz terus. Okey.